Lebih 120 individu ditemu bual pasukan penyiasat antarabangsa yang ditubuhkan Malaysia bagi menyiasat dengan sedalam-dalamnya tentang apa sebenarnya yang berlaku kepada MH370. Petugas Jabatan Penerbangan Awam, MAS, waris anak kapal, pengisi minyak pesawat, penyaji makanan untuk penerbangan, pencuci pesawat, pengendali dan operator kargo, penghantar barangan, pembekal malah penerima konsain semuanya tidak dikecualikan. Objektif utama siasatan adalah mencegah berlakunya kemalangan atau kejadian serupa pada masa akan datang, bukannya bertujuan meletakkan tuduhan atau liability kepada mana-mana pihak. Perkara itu terkandung dalam kenyataan interim yang disediakan Pasukan Penyiasat Keselamatan Lampiran 13 ICAO Malaysia mengenai MH370 yang diketuai Datuk Kok Su Chon. Pelbagai kaedah diguna, rakaman audio pengawal trafik udara, rekod penyelenggaraan pesawat 9mmRO dan juga profil simulator penerbangan pesawat temu ramah lebih 120 individu berkaitan, semakan rekod pengendali dan pengangkut kargo selain laporan dari pejabat trafik udara Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand dan Singapura. Is now conducting analysis of the factual information and is considering the following areas. Number 1, airworthiness and maintenance and aircraft systems. Number 2, ATC operations from 1719 to 2232 UTC on 7 March 2014 or 0119 to 0632 Malaysian time on 8 March 2014. Number 3, cargo consignment. Number 4, crew profile. Number 5, diversion from flight plan route. Number 6, organizational and management information of DCA and MAS. And number 7, satellite communications, SATCOM. Along with these activities, the investigation team has also prepared standard operating procedures and checklists for investigation in accordance with document 9756 in preparation for the recovery of the aircraft once it is located by the search team. Pasukan penyiasatan perlu menganalisis kesemua maklumat untuk membuat kesimpulan dan cadangan keselamatan berdasarkan maklumat fakta yang telah diperoleh. Beberapa langkah lain akan diambil kira termasuk pengesahan lanjut sekiranya kemunculan bukti baharu. Pasukan siasatan kini sedang menganalisis maklumat dan fakta yang terkandung dalam laporan interim itu menjurus kepada 7 perkara. Perkara utama yang dipertimbang adalah kelayakan terbang, penyelenggaraan dan sistem pesawat MH370. Penyelenggaraan dan pemeriksaan rekod yang dikemukakan MAS menunjukkan pada masa pesawat hilang, enjin dan badan MH370 mematuhi sepenuhnya Undang-Undang Arahan Kelayakan Terbang. Perkara kedua yang diperincikan adalah operasi kawalan trafik udara ATC pada hari kejadian yang melibatkan perbualan terakhir antara ATC Kuala Lumpur dengan kru MH370. Perkara ketiga adalah konsainan kargo yang dibawa pesawat tersebut meliputi bateri ion dan buah manggis. Fokus keempat siasatan pula adalah profil anak kapal melibatkan tahap kesihatan dan perkara lain yang membabitkan mereka. Pasukan penyiasatan turut mempertimbang aspek lencongan dan laluan rancangan penerbangan yang difailkan selain organisasi dan pengurusan maklumat DCA dan MAS. Dan fokus ketujuh yang terakhir adalah komunikasi satelit melibatkan kru pesawat pada hari kejadian. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai pula sudah mengarahkan kementeriannya membuat kajian segera terhadap maklumat fakta dikeluarkan bersama kenyataan interim oleh Pasukan Penyiasat Antarabangsa mengenai MH370 hari ini. Dalam satu kenyataan, beliau berkata pihaknya akan mengambil kira maklumat dan fakta setebal 578 muka surat dalam laporan interim itu dan mengambil tindakan sewajarnya sebaik kajian berkenaan selesai. Bagi pakar oseanografi, Profesor Dr. Muhammad Rizal Arshad, kenyataan interim itu memberi maklumat terperinci yang jauh daripada spekulasi.
Setiap maklumat dan fakta ataupun fasa pencarian dilakukan dengan sokongan bukti yang diperoleh melalui data-data sokongan yang dikongsi agensi berkaitan. Saya merasakan bahawa kenyataan interim pada hari ini akan membuang banyak spekulasi tentang bahawa ada sesetengah data yang dirahsiakan atau yang tidak diceritakan dan menyebabkan timbul begitu banyak teori-teori konspirasi dan sebagainya. Dan walaupun tidak dinafikan, laporan interim juga akan membuka banyak lagi soalan-soalan lain, tetapi sekurang-kurangnya ia akan meningkatkan keyakinan bahawa tidak ada yang cuba disembunyikan daripada proses pencarian yang dibuat sehingga kini. Sementara itu, bekas Ketua Juruterbang Serantau MAS, Datuk Kapten Nik Hussein menyifatkan kenyataan interim itu amat komprehensif dan berlandaskan perundangan. Dalam satu investigation, dalam satu penyiasatan yang rumit seperti MH370, spekulasi pun diorang akan selidik. Dia tak adalah menepis kosong sahaja. Apa-apa yang dia dengar, dia akan selidik. Yang fakta pun akan diselidik. Tapi ini akan ditapis dari spekulasi yang kalau nak masukkan ke semua spekulasi nampak macam kartun pula. Ya, jadi diorang akan adalah cara-cara, ciri-ciri SOP yang akan jadi satu filter, jadi satu tapisan apa yang masuk akal dan apa yang mungkin tak masuk akal. 8 Mac 2014, pesawat MH370 jenis Boeing 777-200 membawa 239 penumpang dan anak kapal berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 12.41 pagi dan dijadual mendarat di Beijing, China pada 6.30 pagi hari sama. Ia dilaporkan hilang daripada radar awam Jabatan Penerbangan Awam DCA pada 1.30 pagi, 120 batu nautika di timur perairan Kota Baru, Kelantan. Operasi mencari dan menyelamat SAR dikerak pada 5.30 pagi. 9 Mac 2014, radar tentera menunjukkan kemungkinan sebuah pesawat yang tidak dikenal pasti melakukan air turn back. Kawasan pencarian diperluas di Laut Cina Selatan dan Selat Melaka. Ketua Pengarah DCA Datuk Azharuddin Abdul Rahman mengesahkan hanya 2 penumpang yang menggunakan pasport palsu Itali dan Austria menaiki pesawat. 10 Mac 2014, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berikrar kerajaan akan melakukan yang terbaik dalam operasi mencari dan menyelamat MH370. 11 Mac 2014, bisri 2 penumpang terjawab apabila polis diraja Malaysia PDRM dan Interpol mendedahkan identiti mereka iaitu warga Iran yang dikenal pasti sebagai Poria Nur Muhammad Mirdad dan Delivar Said Muhammad Irzal. 13 Mac 2014, China menyatakan tiada bukti objek terapung yang dikesan satelit di Laut Cina Selatan mempunyai hubung kait dengan pesawat MAS yang hilang. 15 Mac 2014, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata komunikasi terakhir pesawat dengan satelit dikesan di satu daripada 2 koridor dan tidak mengesahkan laporan kemungkinan pesawat dirampas. Operasi mencari dan menyelamat di Laut Cina Selatan ditamatkan. 17 Mac 2014, operasi mencari dan menyelamat membabitkan 26 buah negara di koridor utara dan selatan bermula. 24 Mac 2014, pada 10 malam, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mengumumkan penerbangan itu berakhir di selatan Lautan Hindi. 1 April 2014, Kementerian Pengangkutan mengeluarkan transkrip penuh komunikasi antara MH370 dan Pusat Kawalan Lalu Lintas Udara Kuala Lumpur. 14 April 2014, kenderaan dalam air autonomous AUV Bluefin 21 digunakan dalam operasi pencarian pesawat MH370. Semua bukti yang ditemui kemudiannya disahkan tiada kaitan dengan pesawat MH370. 5 Jun 2014, Malaysia bersetuju dengan Australia melalui Biro Keselamatan Pengangkutan Australia ATSB untuk membuka tender kepada syarikat komersial bagi misi pencarian. 9 Jun 2014, Malaysia meneliti segala maklumat yang telah dianalisis Australia. Hasil pertukaran maklumat dengan Inmarsat yang akan dijadikan panduan untuk kenal pasti lokasi pencarian baru. 6 Ogos 2014, firma Belanda Fugro Survey Private Limited diumum Australia sebagai penerima kontrak bagi operasi pencarian dasar laut pesawat MAS MH370. Pencarian turut disertai kapal China dan Malaysia.
24 Ogos 2014, kapal disewa Malaysia Go Phoenix sudah menyempurnakan tugasan pencarian pesawat MH370 di selatan Lautan Hindi membabitkan kawasan seluas 650 km persegi. Usaha pencarian kini tertumpu sepenuhnya kepada pencarian di dasar laut menggunakan kapal Go Phoenix, Fugro Discovery dan Fugro Equator. Pada 29 Januari 2015, Kerajaan Malaysia mengisytiharkan kehilangan pesawat MH370 sebagai nahas kemalangan di bawah peraturan penerbangan antarabangsa dan kesemua 239 penumpang serta anak kapal dianggap terkorban. Ketika membuat pengumuman itu, Kerajaan Malaysia menegaskan bahawa misi mencari pesawat Boeing 777 itu tetap menjadi keutamaan. Pengumuman itu bagi membalikan urusan tuntutan insurans kepada waris keluarga pesawat malang itu dijalankan dan dilaksanakan seperti yang dijanjikan sebelum ini. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam satu kenyataan sempena genap setahun kehilangan MH370 menegaskan yang Malaysia tetap komited dalam pencarian berterusan pesawat MAS itu dan berharap ia akan dijumpai. Beliau berkata kehilangan MH370 tanpa sebarang kes serta usaha pencariannya adalah yang paling kompleks dan mencabar secara teknikal dalam sejarah penerbangan. Setakat ini operasi mencari pesawat itu di Lautan Hindi, lokasi ia dipercayai hilang, telah meliputi kira-kira 40% daripada kawasan pencarian seluas 60,000 km persegi. Menurut Datuk Seri Najib lagi, Malaysia telah menggunakan khidmat satu pasukan besar antarabangsa untuk mencari pesawat itu. Justru apa sahaja bukti kecil yang wujud dalam usaha pencarian itu diteliti. Komitmen Malaysia untuk terus mencari MH370 turut mendapat sokongan kerajaan China dan Beijing berikrar untuk bersama-sama Malaysia dalam usaha itu. 去年也是今天，马航370航班失联，1年过去了，飞机还没有找到，但搜寻仍将继续。对于370航班的乘客家属，今天是艰难的一天，我们的心和大家在一起。马航已经启动了索赔的理赔的工作，我们愿意为每一位家属提供一切需要的服务，帮助大家维护好正当和合法的权益。 Bagi Canberra pula, usaha pencarian MH370 akan diperluas daripada kawasan tumpuan ketika ini sekiranya pesawat itu tidak ditemui. Perdana Menteri Australia Tony Abbott berkata selagi mempunyai petunjuk yang munasabah ke arah pencarian pesawat malang itu, usaha berkenaan tetap diteruskan. The search continues. We are about 40% of the way through searching 60,000 square kilometres of deep ocean off the coast of Western Australia. We are reasonably optimistic of success, but if we don't succeed in this search, there is another search that we intend to make because we owe it to the families of the dead, we owe it to the travelling public to do whatever we reasonably can to resolve this mystery. It's one of the great mysteries of the 21st century, and I know that there will be a nagging doubt in the minds of billions of people until such time as we can find that plane. Perdana Menteri dalam satu kenyataan sempena setahun kehilangan MH370 mengajak rakyat bersatu hati dalam mengenang dan memberi penghormatan kepada mereka yang menjadi mangsa dalam tragedi itu. Tiada kata-kata yang dapat menggambarkan keperitan yang dilalui keluarga mereka yang menaiki pesawat berkenaan. Hari ini menurut Datuk Seri Najib, semua bersatu hati dalam mengenang dan memberi penghormatan kepada 239 orang termasuk 50 rakyat Malaysia yang menaiki MH370. Beliau turut berterima kasih kepada setiap petugas yang terlibat dalam misi mencari penerbangan MH370.
Sementara itu, pagi tadi MAS mengadakan satu majlis tertutup bagi memperingati 12 anak kapalnya termasuk seorang juruterbang dan seorang pembantu juruterbang yang hilang bersama penerbangan berkenaan. Majlis dihadiri 500 petugas MAS dan 100 anggota keluarga mangsa berlangsung di Akademi MAS Subang. Dalam ucapan pada perjumpaan itu, pengerusi MAS Tan Sri Muhammad Nur Yusof berkata, 2014 merupakan tahun paling sedih dalam sejarah MAS berikutan kehilangan MH370 dan MH17 yang terhempas di timur Ukraine pada 17 Julai tahun lepas. Kini walaupun setahun telah berlalu sejak 8 Mac 2014, beliau menegaskan yang MAS masih belum menjumpai penyelesaiannya namun akan terus mencari jawapan apa yang berlaku kepada MH370. Ahli keluarga anak kapal MH370 turut meluahkan perasaan mereka di laman sosial bagi mengenang setahun kehilangan pesawat tersebut. 8 Mac 2015, selamat malam sayangku. Doaku akan menemanimu selalu walau kau kini jauh. Itu luahan Maizura Osman, isteri pramugara pesawat MH370 Muhammad Hazrin Muhammad Hasnan. Maizura menyatakan kesedihannya melalui akaun Twitternya @intanmaizura80. Selain itu, Maizura juga memuat naik foto suaminya di akaun Instagramnya. Sementara itu, Maira Elizabeth Nari, anak perempuan ketua pramugara MH370 Andrew Nari, memuat naik foto berlatar belakang langit di akaun Instagramnya dengan tulisan #PrayForMH370. Dalam pada itu, Maira melalui akaun Twitternya menggambarkan perasaannya yang penuh emosi dengan kata-kata malam penuh emosi dan #MH370 a year old. Dan bagi keluarga pramugara Andrew Nari, mereka masih mengharapkan kepulangannya. Ya, Catherine Tamuh, 68 tahun ketika ditemu wartawan kami, Rus Ampung berkata beliau dan keluarga termasuk anak-anak dan isteri mendiang masih mengharapkan Andrew pulang. Kita ikuti temu bual Ruth Ampung ketika mengunjungi keluarga Andrew Nari di Rumah Panjang Sungai Aub, Sibu, Sarawak. Dan satu pengalaman yang saya tak dapat luahkan. Memang cukup sedih dan tanggal 8 nanti dia akan cukup setahun. Tapi perasaan itu memang sama dari mula-mula dia hilang, iaitu tanggal 8 Mac 2014 yang lepas. Jadi pengalaman-pengalaman sepanjang. Kita kembali mengenang setahun kehilangan pesawat MAS MH370. Bagi keluarga pramugara Andrew Nari, mereka sebenarnya masih mengharapkan kepulangannya. Catherine Tamuh, 68 tahun ketika ditemui wartawan kami, Rus Ampung berkata beliau dan keluarga termasuk anak-anak dan isteri mendiang masih mengharapkan Andrew pulang. Kita ikuti temu bual Ruth Ampung ketika mengunjungi keluarga Andrew Nari di Rumah Panjang Sungai Aub, Sibu. Tanggal 8 Mac membawa cerita suka duka bagi setiap insan. Manakan tidak, bagi setiap kelahiran pastinya membawa kegembiraan. Namun tanggal 8 Mac juga ada yang meninggalkan kisah sedih jika ia melibatkan kehilangan orang yang tersayang. Perasaan saya mengenai MH370 memang cukup menyedihkan dan satu pengalaman yang saya tak dapat luahkan. Memang cukup sedih dan tanggal 8 nanti dia akan cukup setahun. Tapi perasaan itu memang sama dari mula-mula dia hilang, iaitu tanggal 8 Mac 2014 yang lepas.
Menurut Catherine, mendiang Andrew adalah abang yang penyayang dan sentiasa mengambil berat tentang adik-adiknya, iaitu Barbara, Puteri Nari, Ambrose Peter dan Laura Peter. Sesungguhnya kehilangan orang tersayang ini amat berat untuk diterima. Apatah lagi jika kehilangan ini melibatkan anak, isteri, suami atau ibu bapa. Sukar, sedih, kecewa, marah, semua bercampur. Tetapi yang pasti hidup harus diteruskan. Kepada keluarga mangsa MH370, kami sentiasa bersama anda. Apapun pencarian harus diteruskan. Itu harapan keluarga penumpang dan anak kapal MH370. Ya, mereka pasrah dan apa yang berlaku dan berharap agar semua persoalan akan terungkai. Majlis memperingati MH370 ini dianjurkan oleh ahli keluarga salah seorang mangsa yang terlibat dalam nahas tersebut. Masih mengharap sebab apa? Kita ni sebagai orang Islam kan, kita percaya dengan qada. Kita sampai itu kita berdoa, kita masih mengharap insya-Allah Allah akan bagi jawapan dia. Allah, semua ni datang musibah ni daripada Allah, dan Allah yang bagi musibah ni, dia katakan dia nak tengok kesabaran kita manusia ni, kesabaran dia sejauh mana. Terus mencari sehingga terjumpa bukti-bukti yang kata anak saya dah meninggal ke tak ada ke. Selagi tak ada bukti, saya berharap dan yakin anak saya masih ada lagi. InsyaAllah. Harapan saya tak ada lain lah. Harapan saya hanya jangan hentikan pencarian tu. Sebab kita nak tengok jugalah debris macam mana MH17. Diorang ada serpihan-serpihan. So sama jugalah dengan kes kami. Jangan berhenti sebab kami pun nak tahu apa yang berlaku. I've been interested in this since day one. My name is Blaine Gibson. I live in the United States. I'm a lawyer from Seattle. Fortunately for me, I did not know anyone on this plane, and I was not on this plane, but I could have been. We all could have been, and we all need to stay dedicated to finding these people, to finding what happened to this plane. We all need to know. We cannot give up. Majlis memperingati MH370 anjuran Voice 370 berlangsung di sebuah pusat beli belah di Sri Harta Masjid Ibu Negara yang dihadiri oleh lebih 500 orang termasuk keluarga mangsa dari India, China dan Australia.